Apabila eksploitasi yang melampau berlaku, bukan sahaja kita kehilangan sumber alam yang diperlukan, malah kita juga mengubah ekosistem sehingga ia tidak dapat menampung kepelbagaian biologi. Jika kita tidak prihatin, kita akan kehilangan perkhidmatan ekologi yang dinikmati selama ini daripada terumbu karang, hutan paya bakau, dan rumput laut. Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani ancaman-ancaman ini? Pada tahun 2003, Kerajaan Negeri Sabah telah meluluskan cadangan untuk menjadikan kawasan pemeliharaan keutamaan Kudat Banggi sebagai kawasan perlindungan laut di bawah enakmen Taman Negeri. Kawasan perlindungan laut ini dinamakan sempena tokoh tempatan Tun Mustafa. Keluasan melebihi 1 juta hektar apabila diwartakan, menjadikannya kawasan perlindungan laut yang terbesar di Malaysia. Ia meliputi kawasan laut dan persisiran Kudat, Kota Marudu, Pitas, serta 50 buah pulau di sekitarnya. Cadangan ini adalah selari dengan salah satu strategi yang dikenal pasti di bawah program Ekor Rantau Marin Sulu Sulawesi untuk menangani ancaman penangkapan sumber perikanan berlebihan dan kemerosotan habitat. Kawasan perlindungan laut ditakrifkan sebagai suatu kawasan yang dihaskan untuk melindungi ekosistem marin, proses-proses ekologi, habitat, dan spesies, termasuk kepentingan kepelbagaian biologi marin yang mana boleh menyumbang ke arah pemeliharaan dan mengembalikan sumber alam untuk kebaikan sosial, ekonomi, dan kekayaan budaya. Kawasan perlindungan laut dapat memberikan kelebihan kepada perikanan, rakyat, dan persekitaran laut. Kawasan perlindungan laut mempunyai beberapa zon pelbagai guna dan kawasan perlindungan sepenuhnya di dalam sempadannya. Kawasan perlindungan sepenuhnya adalah tempat di mana sebarang aktiviti penggunaan sumber dilarang sama sekali. Kawasan ini bertujuan membawa faedah kepada kawasan tersebut dan kawasan-kawasan berhampiran dengannya serta yang di luarnya. Kawasan perlindungan sepenuhnya adalah santuari selamat untuk tumbuhan dan haiwan, terutamanya yang menjadi sasaran nelayan. Di sini, ikan dan haiwan invertebrata dapat hidup dengan lebih lama dan membesar serta dapat menghasilkan lebih banyak telur dan anak yang secara langsung akan memulihkan sumber. Rumah mereka juga semakin pulih dan semakin berupaya menampung mereka. Kesannya, bilangan, saiz, dan biojisim keseluruhan akan meningkat dalam kawasan perlindungan sepenuhnya. Jadi, bagaimanakah penduduk mendapat faedah dari kawasan perlindungan ini? Menerusi arus dan pergerakan air, telur dan anak-anak ikan yang dihasilkan daripada haiwan yang besar dan banyak itu akan dihantar keluar ke kawasan berhampiran maupun yang jauh. Ikan dewasa akan bergerak keluar ke kawasan di mana penangkapan boleh dilakukan. Haiwan-haiwan yang tidak bergerak atau tidak bergerak jauh seperti kima, timun laut, dan abalon juga meningkat di dalam dan di luar kawasan perlindungan sepenuhnya. Kesan ini dikenali sebagai limpah keluar. Para nelayan akan dapat menikmati peningkatan hasil tangkapan serta pendapatan mereka. Pelancong juga dapat menikmati hidupan laut yang banyak dan bermacam jenis. Kawasan perlindungan di Sabah seperti Pulau Langkayan dan Pulau Sipadan telah menunjukkan kelebihan hasil daripada sistem perlindungan sepenuhnya. Namun, kawasan-kawasan demikian mestilah dibenarkan pulih dari penggunaan sumber alam yang berlebihan dan kemerosotan habitat sebelum ia boleh membawa kebaikan kepada kawasan berhampiran. Kadar pemulihan bergantung kepada tahap penggunaan berlebihan dan kerosakan kawasan. Pada masa yang sama, aktiviti perikanan perlu diurus supaya penggunaan adalah pada tahap yang mapan. Oleh itu,
Penubuhan Taman Tun Mustafa adalah tepat pada masanya. Taman ini akan menjadi mekanisme untuk mencapai perlindungan dan pengurusan sumber dan kepelbagaian biologi di utara negeri Sabah. Proses pewartaan Taman Tun Mustafa akan melibatkan: pertama, pengenal pastian sempadan taman; kedua, penyediaan pelan pengurusan taman; ketiga, proses perundingan dan perbincangan awam; dan yang terakhir, penerbitan Warta Taman Tun Mustafa dalam Warta Kerajaan. Sokongan daripada masyarakat adalah penting demi kejayaan dalam pewartaan dan pengurusan Taman Tun Mustafa. Sokongan mereka untuk taman ini menunjukkan mereka setuju dan akan mematuhi peraturan yang telah dikenal pasti untuk taman. Tabung Alam Malaysia telah mengenal pasti 4 strategi untuk membina sokongan masyarakat terhadap Taman Tun Mustafa. Pertama, perundingan dan penglibatan masyarakat dalam proses pewartaan. Kedua, menunjukkan faedah kawasan perlindungan laut. Ketiga, pembangunan sumber pencarian gantian. Dan yang terakhir, aktiviti perhubungan, pendidikan dan kesedaran yang berterusan. Taman ini akan melibatkan 80,000 orang penduduk yang sangat bergantung kepada sumber dan persisir laut. Oleh sebab itu, kepentingan mereka harus diambil kira dan disertakan dalam pelan pengurusan taman. Masyarakat haruslah mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan pendapat mereka menerusi proses perundingan dan perbincangan. Taman ini juga akan menjadi kawasan pelbagai guna dengan sistem pengzonan yang tertentu supaya masyarakat masih boleh meneruskan aktiviti-aktiviti tertentu. Kawasan perlindungan sepenuhnya akan mengurangkan kawasan penangkapan ikan nelayan. Namun, pengorbanan ini diperlukan supaya produktiviti ikan boleh dipertingkat dan eksploitasi berlebihan dapat diatasi. Sememangnya, masyarakat perlu melihat dengan sendirinya kesan positif daripada penubuhan taman sekiranya mereka dikehendaki mengikut peraturan-peraturan taman. Oleh itu, suatu tapak contoh kawasan perlindungan sepenuhnya akan menjadi langkah pertama untuk meyakinkan masyarakat tentang kelebihan yang akan diperoleh dari kawasan perlindungan dalam jangka masa panjang. Pengurusan bersama akan dilancarkan di tapak contoh ini. Pengurusan bersama ini adalah perkongsian kuasa dan tanggungjawab antara pihak kerajaan dan pengguna sumber alam. Pengurusan bersama dan pengurusan secara komuniti bukanlah konsep baru. Malah, telah dipelopori oleh sesetengah komuniti yang terancang dan maju di beberapa kawasan Kudat Banggi. Jadi sebenarnya cara kami mengawal kami punya kawasan perairan ini, kami ada satu adat ataupun peraturan kecil lah. Yang mana peraturan itu kami sudah persetujui semua yang penduduk kami. Jadi mana-mana yang orang luar menceroboh kawasan perairan kami akan terus pergi kejar. Kalau kami boleh kejar, kami panggil, pergi pejabat kami bagi penerangan. Sekiranya berlaku balik, orang datang balik, maka kami terus buat aduan lah kepada pihak yang berkuasa. Dan begitu juga kepada penduduk kami pula, sekiranya derang ini mengundang orang lain untuk mencari ikan ataupun menangkap ikan, lebih-lebih lagi meracun ikan lah, apa-apa saja jenis ikan, maka kami akan ambil tindakan denda kepada yang melakukan kesalahan itu. Dan apapun yang kami buat, contohnya membuat satu proyek ataupun apa-apa saja yang individu itu mau, contoh buat bagang, perlu ada kelulusan daripada jabatan kuasa JKK itu, agar kita punya sumber, dia tidak akan pupus begitu cepatlah. Sumber pencarian gantian akan dikenal pasti bagi mereka yang kehilangan sebahagian daripada kawasan penangkapan ikan. Kesan daripada penubuhan kawasan perlindungan sepenuhnya agar mereka terus menyokong penubuhan taman.
Masyarakat dalam taman akan diberi tunjuk ajar dan peluang meneroka punca pencarian yang lain sambil mengenal pasti isu-isu yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Terdapat beberapa contoh baik sumber pencarian gantian yang dijalankan di kawasan Kudat Banggi seperti kultur rumpai laut, timun laut, dan siput. Selain daripada itu, program perhubungan, pendidikan, dan kesedaran akan terus diadakan untuk memastikan maklumat disebarkan dengan meluas ke semua peringkat dan lapisan masyarakat. Sebagai rumusan, strategi menyokong usaha kerajaan dalam membina sokongan masyarakat terhadap Taman Tun Mustafa adalah peninjauan di kesemua kawasan yang terlibat untuk mengumpul maklumat dan pendapat masyarakat untuk disertakan dalam pelan pengurusan dan sistem pengzonan. Tapak contoh untuk menunjukkan faedah perikanan dan pengurusan bersama, aktiviti kesedaran menerusi Pusat Kesedaran Alam Sekitar Banggi. Pusat Kesedaran Alam Sekitar Banggi terletak di Pekan Karakit, Pulau Banggi. Objektif pusat ini adalah untuk menyebarkan maklumat mengenai alam sekitar dan juga untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar di kalangan para penduduk di kawasan sekitar. Aktiviti kesedaran alam sekitar diadakan setiap bulan bermula pada Januari tahun 2005. Sesungguhnya, matlamat utama Taman Tun Mustafa adalah untuk memastikan sumber perikanan digunakan secara mapan dan warisan laut serta budaya penduduk etnik kawasan ini terjamin.